Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jais ingin tanya kepada Ustaz Yusuf bin Abdurrahman, apakah hailah juga dari Asy'ariyah dan Maturidiyah juga murid-murid mereka iman sifat 20 dengan tidak mentakwilkannya dan tidak mentafsirkannya dan tidak mentanzihkannya, manakala sifat dan zat Allah yang lain mereka tidak iman dalam pada itu, mereka mentakwilkannya dan mentafsirkannya dan mentanzihkannya. Apakah hailah mereka yang sebenar? Harap Ustaz tolong memberikan penjelasan. Sekian, wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang tanya, soalannya ialah apakah hailah dan motif juga dalih ahli Asy'ariyah dan Maturidiyah juga murid-murid di bawah didikan mereka. Mereka iman sifat 20 dengan tidak mentakbilkannya dan tidak mentafwidkannya dan tidak mentanzihkannya, manakala sifat dan zat Allah yang lain mereka tidak iman dalam pada itu, mereka mentahrifkannya dan mentakbilkannya dan mentafwidkannya dan mentanzihkannya. Apakah hailah mereka yang sebenarnya? Soalan ini adalah satu soalan yang berat, kerana masalah ini melibatkan umat Islam 90% yang berakidah Asy'ariyah. Sebelum saya menjawab soalan ini, saya perlu memberikan sedikit kesedaran kepada diri saya sendiri dan juga umat Islam yang lain. Mereka mesti buat kajian masalah ini dengan yang betul-betul. Kalau tidak, kita akan terjerumus dalam gulungan yang menyeru kepada jalan yang sesat, dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Fatimlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dalalah kana alaihi minal ithm mithlu atham man tabi'ahu la yanqus dzalika min athamihim syai'a." Rawahu Muslim. Maksudnya, sesiapa yang menyeru kepada hidayah, maka dia akan mendapat pahala sama seperti orang yang mengikutinya, dengan tidak dikurangkan pahala itu sedikit pun. Dan sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya tanpa dikurangkan dosa itu sedikit pun. Hadis ini, sebab itulah satu perkara yang perlu kita berwaspada dan jaga-jaga. Kalau kita salah langkah, maknanya kita akan masuk dalam gulungan yang menyerukan kepada jalan yang sesat. Inilah satu perkara yang perlu saya, sebelum menjawab soalan saudara kita, saya perlu memberikan peringatan. Semoga kita bersama-sama kembali ke pangkal jalan, seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Kehendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat." Ini satu peringatan Allah kepada kita. Kita mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Ini satu pedoman. Seandainya ada di antara umat Islam yang mereka tidak kembali kepada Allah dan Rasul, bermaknanya mereka ini adalah, kita boleh cap mereka satu gulungan yang cuba membawakan ajaran yang sesat dan membawakan ajaran yang mendidikkan umat Islam kepada arah yang menentang dengan Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab kita mesti berwaspada dan berjaga-jaga, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberikan penjelasan kepada kita dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Allah telah memberikan penjelasan tentang rahsia musuh Islam yang cuba menghancurkan Islam, seperti mana firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lan tarda 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Maksudnya,
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Inilah satu rahsia yang Allah telah memberikan peringatan kepada kita sebagai orang Islam. Semoga kita berwaspada dan berjaga-jaga. Semua aspek lebih dahsyat lagi adalah masalah akidah. Dan juga Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, semoga kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, seperti mana Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajil wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Maksudnya, Rasulullah telah bersabda, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapat petunjuk sesudahku. Pegang dan gigitlah dengan gigi gerham kalian dengan kuatnya, dan janganlah sekali-kali kalian mengada-ngadakan hal-hal yang baru dalam agama, kerana tiap-tiap perbuatan yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Dan wajib juga kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semoga kita sentiasa berwaspada dengan gulungan-gulungan cuba yang menyesatkan kita daripada Al-Quran dan Sunnah. Allah telah mewasiatkan kepada kita dalam surah An'am ayat 153. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul, lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Al-Quran dan Sunnah, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Dengan yang demikian, itulah Allah wasiatkan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu wasiat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah satu wasiat Allah dengannya. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu peringatan lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita, semoga kita berwaspada dan berjaga-jaga. Dalam surah Al-An'am ayat 159. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Maksudnya, bahwasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka hingga berselisihan yang berdasarkan hawa nafsu, dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau berkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan menerangkan kepada mereka pada hari kiamat kelak apa yang telah mereka lakukan dan balasannya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah telah memberikan peringatan kepada kita bahawa Rasulullah SAW telah berkaitan sedikit pun dengan mereka yang telah memecah belahkan, menciptakan akidah yang lain daripada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran, yang akidah yang bukan daripada akidah Rasulullah, khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'it tabi'in dan ulama warasatul anbiya. Mereka telah menciptakan. Ini satu dalil Allah telah memberikan penjelasan kepada kita. Semoga kita berwaspada dan kita mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Dalam pada itu Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan kepada kita
bahawa umat Islam akan mengikuti musuh Islam. Mereka lupa diri seperti mana kacang lupa kulit. Mereka lupakan Al-Quran dan Sunnah. Mereka serabut dengan belajar akidah yang telah diciptakan oleh musuh Islam. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumuh." Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pasti sesungguhnya kalian akan mengikuti, meniru tradisi umat sebelum kalian, selangkah demi selangkah, sampai walaupun mereka masuk ke dalam liang bewok, nescaya kalian akan masuk ke dalamnya juga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Hadis ini rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Ini satu peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, menyifatkan umat Islam yang mereka kata dia orang Islam tapi mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, khasnya bab akidah. Berarti Rasulullah telah memberikan peringatan, kamu adalah pasti akan mengikuti. Walaupun musuh Islam melangkah satu jangkal, kamu pun langkah ikut mereka juga satu jangkal. Dan seandainya musuh Islam melangkah satu hasta, kamu pun melangkah ikut dia juga satu hasta. Dan apabila mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu ikut juga. Ini satu peringatan Rasulullah kepada kita. Sebab kita umat Islam mesti berwaspada dan mesti jaga-jaga dan kembali ke pangkal jalan. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Seandainya kamu ada krisis dalam apa jua masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Inilah satu mukaddimah. Semoga kita jangan sesat dan mengikuti langkah-langkah musuh Islam yang telah merancangkan untuk merusakkan Islam dalam bab akidah, juga bab ibadat, juga bab melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak berwaspada, kita akan terjerumus dalam gulungan yang kena ditipu oleh musuh Islam, yang seperti mana Allah dan Rasul telah memberikan penjelasan. Semuanya ini adalah bukan saya yang kata, tetapi Allah dan Rasul telah memberikan peringatan kepada kita. Seandainya kita tidak sedar, tidak kembali lagi kepada Allah dan Rasul, maka kita akan rugi. Dan bukan begitu saja, kita telah menyesatkan generasi anak cucu kita pada masa akan datang. Seandainya masa sekarang kita tidak membetulkan mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bermaknanya kita lah akan bertanggung jawab di hadapan Allah di hari akhirat, kerana kita telah mendidikkan umat Islam. Anak murid kita berpuluh-puluh bilion yang telah sesat kerana kita, na'udzubillah. Inilah satu peringatan Allah dan Rasul kepada kita. Sebab itu kita mesti senang saja, kita mesti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau akidah, kita kembali kepada akidah Rasulullah, khulafa, sahabah dan tabi'in dan tabi'in tabi'in. Dan ulama warasatul anbiya, bukan ulama yang karut. Inilah satu perkara yang kita harus sedar. Kalau tidak, anak cucu kita akan sesat, terus sesat. Sekarang sudah 1000 tahun dah. Sampai sekarang ni dekat 1000 tahun dah. Kebanyakan umat Islam menyangka bahawa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah satu akidah yang betul dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak cek betul-betul. Cek betul-betul isi akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau kita cek betul-betul akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita akan tahu bahawa akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah adalah di mana letaknya dan di mana kedudukannya yang sebenarnya. Sebab itulah kalau kita tidak cek, kita hanya jadi taklid, pak turut belajar dengan kitab Asy'ariyah wal Maturidiyah tanpa cek, tengok dan bandingkan akidah itu dengan akidah Rasulullah, khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan akidah ulama warasatul anbiya. Maknanya kita tidak akan dapat tahu yang jelas bahawa akidah Asy'ariyah itu di mana letaknya
Dan insya-Allah saya akan menjawab dengan soalan saudara kita Jais yang tanya tentang masalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam soalan saudara kita yang tanya, mengapa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka iman hanya 20 sifat? Sifat yang lain mereka tidak iman. Tetapi mereka cuba menutupkan keingkaran mereka dengan mentakwilkan atau mentafwidkan atau mentanzihkan sifat Allah. Kita cuba tanya, mengapa mereka tidak kembali kepada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan akidah Rasulullah, juga akidah khulafa dan sahabah dan akidah ulama warasatul anbiya? Mengapa mereka tidak kembalikan kepada akidah Rasulullah, khulafa dan sahabah? Mereka menciptakan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah pada kurun yang keempat. Kita tanya, mengapa? Kalaulah mereka orang yang ikhlas, tidak ada hilah dan motif yang sebenarnya mereka akan kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah, kepada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak. Ini satu taktik atau hilah atau motif yang cuba merusakkan akidah umat Islam. Kalau mereka iman sifat 20, sifat lain mereka iman sama dengan sifat 20, kita boleh terima bahawa akidah ini adalah akidah yang betul. Tetapi tidak. Mereka iman sifat 20, mereka telah membawakan fitrah kepada sifat Allah yang lain dan zat Allah yang lain yang mengandungi dalam Al-Quran. Mereka kata kalau iman kepada sifat Allah dan zat Allah yang lain, mereka cuba membawakan fitrah. Seperti mana umat Islam yang ada di Mekah dan Madinah, akidah original mereka ikut Rasulullah, khulafa dan sahabah, mereka telah memfitnahkan bahawa mereka yang iman sifat lain dalam Al-Quran lain daripada sifat 20, mereka kata itu adalah golongan mujassimah dan musyabbihah dan ahli bid'ah. Ini satu perancangan musuh Islam untuk menghancurkan akidah umat Islam. Kalau mereka betul-betul orang yang iman kepada Allah dan Rasul, memfitnahkan bahawa sifat yang lain daripada sifat 20 itu adalah seperti manusia, atau mereka memfitnahkan siapa yang iman kepada sifat yang lain dalam Al-Quran yang sifat seperti sifat istawa alal arsy, bersemayam di atas aras, sifat tangan, sifat muka, sifat mata, sifat tapak kaki dan sebagainya, itu dia kata itu adalah golongan mujassimah. Inilah satu permainan mereka merancang untuk membawa umat Islam semoga jangan iman kepada semua sifat Allah. Apabila mereka tidak iman kepada semua sifat Allah, bermaknanya mengapa mereka tidak iman kepada semua? Kita tanya kepada mereka. Maknanya mereka telah merancang untuk merusakkan akidah umat Islam di seluruh dunia. Bermaknanya mereka ingin memisahkan akidah umat Islam. Jangan iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Dia menggantikan akidah yang iman kepada sebahagian sifat Allah itu, mereka menggantikan dengan akidah sifat 20. Sifat yang lain mereka tak iman. Dalam pada itu mereka cuba memainkan silap mata dengan mentakwilkannya. Mentakwil di sini bukan bermakna mentafsir, ini mentakwilkannya, mentahrifkannya kepada makna yang lain. Sama juga mereka cuba mentafsirkannya, mereka cuba menghinakan Allah. Sama juga mereka cuba mentanzihkannya. Sifat yang lain di sifat 20 itu, dia kata sifat itu adalah perlu tanzih. Kalau tak tanzih sama dengan manusia, atau masuk dalam golongan yang iman kepada semua sifat Allah adalah fitrah bahawa golongan itu golongan mujassimah dan musyabbihah Allah dengan makhluk. Ini satu taktik mereka cuba menghancurkan akidah umat Islam. Sebagai hilah orang Asy'ariyah dan Maturidiyah juga, mereka iman kepada sifat 20. Dia kata sifat 20 ini adalah tidak sama dengan manusia, atau tidak seperti makhluk atau manusia. Yang sifat lain mereka kata kalau iman sifat lain, sifat itu adalah dia kata seperti sifat istawa, tangan, mata, muka, kaki dan tapak kaki. Semua sifat Allah dalam Al-Quran yang lain daripada sifat 20, dia kata kalau iman sifat itu bermaknanya adalah golongan yang iman kepada semua sifat Allah, mengikut Allah dan Rasul, itu dia kata mereka itu adalah golongan mujassimah Allah dengan seperti makhluk, atau musyabbihah Allah seperti makhluk. Ini satu hilah dan motif mereka cuba menghancurkan akidah umat Islam, dan semoga umat Islam jangan iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran.
apabila hilah ini mereka telah menyerapkan semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang, menyebabkan umat Islam iman hanya sifat 20, sifat lain mereka telah menafikannya. Ini satu bala petaka yang amat dahsyat sekali. Bermaknanya mereka telah menentang dengan Allah. Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran? Apakah balasannya? Allah akan menghinakan mereka ini di dunia dan Allah akan mengembalikan mereka kepada hari akhirat. Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka asyaddul azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai dengan apa yang mereka lakukan. Di sini bukti jelas. Mereka cuba iman kepada separuh dan sifat Allah yang lain mereka cuba fitrah bahawa sifat itu adalah tak boleh iman. Kalau iman, mereka sudah siap dah perancangan mereka mendidikkan umat Islam juga. Kalau iman sifat Allah yang lain, dia bersifat 20, dia kata kalau iman sifat tu bermakna Allah tu dia memfitrahkan, memberi gelaran kepada mereka umat Islam yang iman kepada semua sifat Allah. Maknanya masuk sekali Rasulullah, khulafah, sahabat, semua itu maknanya iman semua sifat Allah tu. Maknanya mereka telah memfitrahkan bahawa mereka itu adalah golongan mujassimah Allah seperti makhluk, dan musabbihatullah menyerupai Allah dengan makhluk. Ini satu perancangan khianat yang mereka telah mengkhianati umat Islam semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Inilah hujah mereka. Dalam pada itu, mereka cuba mengiknakkan umat Islam bahawa akidah mereka lah sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah satu hilah atau motif mereka untuk menghancurkan akidah umat Islam. Dan apabila mereka sudah tidak ada jalan yang lain, sifat yang lain mereka cuba memfitrahkan Allah bahawa sifat Allah yang lain itu, sifat istawa itu dia kata sifat itu adalah sama dengan makhluk. Kita tengok. Siapa yang iman bahawa Allah istawa di atas aras, Allah ada tangan, dia fitrah, dia kata itu adalah golongan mujassimah Allah seperti makhluk atau menyerupai Allah dengan makhluk. Kalau iman macam tu, mereka fitrah dan mereka cuba memisungkan sifat-sifat Allah yang lain tu melalui takwil, melalui tanzih, melalui tafrid. Semua taktik mereka cuba menghancurkan akidah umat Islam melalui 3 perkara ini. Yang pertama, mereka cuba memfitrahkan sifat Allah. Mereka kata sifat Allah sama dengan makhluk. Mereka menentang dengan apa yang Allah telah memberikan larangan atau memberikan penjelasan bahawa sifat Allah tidak sama dengan siapapun. Mereka tak iman ayat itu pula. Seperti mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan mereka menentang dengan Allah di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala menafikan bahawa sifat Allah tidak sama dengan siapapun. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Ikhlas ayat 44. Dan dalam pada itu Allah telah melarang lagi, jangan kamu menyerupai aku dengan makhluk. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Tapi semua ini mereka tidak iman. Dan juga apa yang telah mengisbatkan sifat Allah dan zat Allah dalam Al-Quran, mereka tidak iman semua. Mereka hampir 20. Yang lain mereka fitrah bahawa itu sama dengan makhluk. Mereka ingkar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah isbat, dan juga mereka telah ingkar juga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menafikan bahawa semua sifat Allah itu tidak sama dengan siapapun. Inilah hilah motif mereka cuba menghancurkan akidah umat Islam. Sebelum daripada saya memberikan penjelasan taktik mereka atau hilah mereka golongan Asy'ariyah wal Maturidiyah, sifat yang mereka duk bilang sifat 20 tu mereka kata itu tak sama dengan makhluk. Sifat lain dia kata sama. Dia main, dia tik main. Maknanya apabila umat Islam tidak iman kepada sifat lain, dengan cara otomatik masuk dalam golongan yang iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kufur separuh daripada Al-Quran. Ini taktik mereka, hilah mereka untuk cuba memisungkan akidah umat Islam. Dan apabila sifat Allah yang lain daripada sifat 20, mereka kata itu adalah perlu mesti takwil. Kalau takwil sama dengan manusia. Tengok, mereka main. Kan sifat 20, mengapa mereka tidak takwil? Contohnya wujud.
Dia pun ada juga wujud artinya ada. Dia pun ada juga sebab pun mereka takwil. Dia ada bersama Allah tu. Dia kata Allah tu dengar. Dia pun dengar dia. Sebab dia tak takwil. Inilah satu hilah mereka atau taktik mereka cuba menghancurkan akidah umat Islam. Semoga jangan iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Hilah mereka yang pertama ialah dia kata tak boleh iman Allah bersemayam di atas aras. Kalau iman Allah bersemayam di atas aras, dia kata macam manusia. Dia menentang dengan Allah pula yang Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa sifat aku tak sama dengan siapapun. Bagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa semua sifat aku tak sama dengan siapapun. Dan sifat aku tidak berbanding dengan siapapun. Dan jangan kamu mari pandai-pandai dan membuatkan khianat menyerupai sifat Allah dengan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang lagi, jangan kamu menyerupai aku dengan makhluk. Sesungguhnya aku maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Semua ini mereka ingkar. Dan pada itu mereka menggunakan falsafah ilmu akal yang karut, yang menentang dengan Allah. Dia kata kalau Allah bersemayam di atas aras macam manusia. Kalau begitu macam mana? Dia takwil. Yang pertama ni takwil. Mereka takwil. Dia kata tak boleh kata Allah bersemayam di atas aras, istawa di atas aras. Dia kata istaula. Dia pusing kepada istaula. Istaula maknanya Allah merampaskan kuasa orang lain untuk duduk di atas aras. Dia kata Allah tu merampas kuasa. Istaula maknanya merampas kuasa. Maknanya contohnya dia mengambil syair Yahudi. Dia kata istaula Bashir alal Iraq. Istaula ni satu syair orang Yahudi telah mengatakan bahawa dia mentakwilkan istawa ni kepada istaula. Dia kata istaula, sedangkan makna istaula makna lain. Istaula maknanya rampasan. Bermaknanya sebelum daripada, kalau dibandingkan dengan Allah, bermaknanya aras tu seolah-olah aras tu singgasana Allah tu dulu ada kuasa lain yang menduduki istawa di atas aras. Lepas tu apabila dia kata dia takwil kepada istaula, bermaknanya bukan Allah bersemayam. Dia kata Allah tu merampas kuasa tempat tu. Maknanya sebelum daripada itu ada kuasa yang lain. Allah maknanya merampaskan kuasa itu. Istaula maknanya macam tu. Mereka telah memfitnahkan Allah bahawa Allah tu merampaskan aras daripada orang lain. Ada kuasa yang lain. Dia nak memfitnahkan Allah macam tu. Dia lari daripada istawa kepada istaula. Ini takwil. Dia cuba merusakkan akidah umat Islam. Yang kedua, dia kata tak boleh kata tangan. Yadullah, tangan Allah. Allah kata tangan. Dia lebih pandai daripada Allah. Dia cuba belajar Allah. Kalau tak pandai cakap, tak boleh kata tangan. Dia kata kalau kata tangan macam manusia. Dia main tengok. Hilah dia ni adalah cuba merusakkan akidah umat Islam. Bermakna mereka cuba melarangkan umat Islam jangan iman mengikut Allah. Kata kalau iman Allah ada tangan tu, tidak mentakwilkannya, bermaknanya macam manusia. Lepas tu dia cuba hilah dia untuk mentakwilkan sifat Allah ni. Dia kata tak boleh kata tangan, kata kudrah. Apabila mereka tukar tangan kepada kudrah, saudara sekalian mesti tanya, dia lebih pandai daripada Allah. Golongan takwil ni, golongan Asy'ariyah wal Maturidiyah ni, mereka mentakwil. Dia kata tak boleh kata Allah tu ada tangan. Dia fitnah Allah. Mana Allah tu tak pandai cakap, tak kerti, tak tahu apa pun. Dia lebih pandai dikata takwil. Ubah soal makna tu kepada apa? Maknanya kudrah, kuasa. Sedangkan hilah mereka ini adalah akan makan diri dia sendiri. Pertama, kamu menghinakan Allah bahawa Allah tu tak pandai cakap. Duanya, kamu telah menghinakan Allah bahawa Allah, tangan Allah tu macam tangan kamu. Yang ketiganya, mereka cuba mentahrifkan. Ini mentahrif ini adalah sifat orang Yahudi yang telah mentahrifkan Taurat dan Injil. Dia kata tak boleh kata tangan. Yadun tak boleh kata yadun. Tukar kepada apa? Kudrah, kuasa. Allah kata tangan, dia lebih pandai daripada Allah. Rasulullah kata tangan, dia lebih pandai daripada Rasulullah. Khulafa kata tangan, dia lebih pandai daripada khulafa. Dia kata tak boleh kata tangan, kata kudrah. Dia takwil tangan kepada kudrah. Takwil istawa kepada istaula pada zaman mana? Zaman lepas daripada zaman Rasulullah 400 tahun. Mereka cuba menciptakan akidah yang lain yang menentang dengan Allah dan Rasul. Kita kembali kepada takwil tangan kepada kudrah. Dia kata tak boleh kata tangan. Kalau kata tangan macam manusia, kalau begitu macam mana? Kena takwil. Semoga jangan tak sama dengan manusia. Dia takwil kepada kudrah. Manusia pun ada kudrah. Nampak? Mereka lari daripada yang betul kepada sesat.
lebih sesat. Tangan mereka kata ada kudrah, tak boleh kata tangan macam manusia. Dia lagi dia takwil kepada kudrah. Kudrah itu pun sifat manusia juga. Manusia pun ada kuasa juga. Tengok, nampak kan? Nampak. Inilah kejahatan mereka, penipuan mereka yang mereka telah rancang untuk menghancurkan akidah umat Islam. Mereka kata ada, jadi tak boleh kata tangan. Dia kata kudrah. Apabila kudrah pun sifat makhluk juga. Manusia pun ada kuasa juga. Tengok dia main kan? Dia main. Di sini jenayah yang mereka lakukan di sini bermakna mereka telah cuba menghilangkan tangan Allah. Dia menafikan daripada Allah, dia tak iman. Dia kufur dengan Allah, dia kata tak iman Allah ada tangan. Kalau ada tangan macam manusia. Kalau macam tu dia cuba menghapuskan sifat tangan, dia tukar kepada kudrah, takwil kepada kudrah. Kudrah pun sifat manusia juga. Dia ada lagi kepada inilah satu taktik mereka yang cuba merusakkan akidah umat Islam. Semoga umat Islam jangan iman kepada semua sifat Allah seperti Rasulullah, khulafa, sahabah dan tabi'in dan ulama warasatul anbiya dan juga ulama yang ada di Makkah dan Madinah. Dia takwil, dia bertangan kepada kudrah. Sudah hilang tangan. Nampak? Hilang tangan kan? Lagi pun dia bertangan kepada kudrah. Kudrah itu pun sifat manusia juga. Kudrah sifat Allah lain. Tangan sifat Allah lain. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan bahawa dia ada kuasa kudrah. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Dia lagi dia bertangan, zat Allah, dia menghapuskan tangan, dia cuba mengingkarkan, mentahrifkan tangan, menghapuskan tangan daripada Allah, dia lari kepada kudrah. Kudrah itu pun sifat Allah juga. Mereka cuba mentahrifkan tangan ni, menghapuskan tangan. Apabila kita menghapuskan tangan Allah, bermaknanya masuk dalam gulungan yang iman kepada separuh dan kufur kepada separuh. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur kepada separuh daripada Al-Quran yang lain? Dan apakah balasannya? Allah Ta'ala akan menghinakan mereka di dunia ini dan Allah mengembalikan mereka kepada hari akhirat. Allah akan memasukkan mereka ke dalam asyaddul azab dan Allah tidak akan lalai dengan apa yang mereka lakukan. Ini bab takwil. Kita akan terus lagi kepada bab yang lain, ialah tafwid. Bab tafwid. Tafwid adalah maknanya dia nak menyerahkan makna itu kepada Allah. Istawa tak tahu makna gapo, dia main. Helah mereka apabila dia kata tak tahu makna gapo, maknanya dia nak kata tak payahlah tafwidlah semua makna kepada Allah. Dia main macam tu. Dia menghinakan Allah. Kalau macam tu, mengapa sifat 20 mereka tak mentafsirkan, menserahkan makna kepada Allah? Wujud dia kata artinya apa? Ada. Kata ada buat apa? Kamu pun ada juga. Allah itu adalah sami'an, dengar. Bapak kamu tahu maknanya dengar. Basiran, lihat. Bapak kamu tahu kata Allah tu lihat, kamu pun lihat juga. Bapak tak tafsir. Mutakaliman dia kata Allah tu cakap, kamu pun cakap juga. Bapak tak tafsir. Inilah satu penyakit helah mereka untuk menghancurkan akidah umat Islam. Sifat 20 dia kata tak boleh tafsir. Semuanya tu tahu makna dia semua. Kalau sifat yang lain dia kata tak boleh iman, mesti tafwid maknanya. Dia kata istawa tak tahu makna gapo. Dia menghinakan Allah, dia menghinakan Rasulullah, dia menghinakan khulafa, dia menghinakan sahabat, dia menghinakan ulama warasatul anbiya, dia menghinakan ulama yang mewarisi Islam yang ada di Makkah dan Madinah. Dia juga menghinakan Allah dan sebagainya. Dia kata istawa tak tahu makna gapo, tangan pun sama. Dia kata tafwid, soal makna ada tak tahu makna gapo. Tengok dia main macam tu. Dia menghinakan Allah, menghinakan Rasul, menghinakan Arab, semua Arab. Allah kata aku menurun Al-Quran dalam bahasa Arab, semoga kamu berakal, semoga kamu faham dengannya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, semoga kamu berakal dengannya, semoga kamu faham dan ketih dengannya. Kamu faham dan kamu ketih dengannya. Tetapi mereka juga menghinakan Allah. Dia kata tak tahu makna gapo. Daripadanya dia kata istawa tu dia nak lari daripada tak iman kepada Allah. Dia kata tak tahu makna gapo, sah kepada Allah. Dia main macam tu. Tafwid dia kata.
mentafid. Salah makna kepada Allah tak tahu makna gapo. Dia menentang dengan Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, semoga mereka itu berakal, faham dengannya. Tetapi mereka cuba menghinakan Allah, bahawa Allah itu menurunkan Al-Quran itu sebahagiannya dia tak tahu makna gapo, tapi kalau makna lain dia pandai semua. Wujud dia kata tahu maknanya ada. Tengok, wujud artinya ada. Apa tak tafwid? Tafwid lah. Dan sami'an, dengar, Allah Maha dengar. Dia kata apa tu kata dengar apa? Dia tak tafwid. Inilah satu taktik mereka cuba menyebabkan umat Islam menolak, menafi sebahagian daripada sifat Allah. Dalam bab ini juga mereka telah masukkan dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran, separuh daripada kitab, dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran? Apakah balasannya? Allah menghinakan mereka ni di dunia ini, dan Allah mengembalikan mereka pada hari akhirat. Allah akan memasukkan mereka ke dalam asyaddul azab. Allah tidak akan lalai, mamallahu bighafilin amma ta'malun. Inilah penjelasan daripada Allah. Mereka cuba lari daripada faham maknanya. Mereka cuba, sebenarnya mereka menafi. Mereka ingin menafi. Sebab tu mereka cuba membawakan hailah tafwid. Semoga umat Islam tu menafi. Jangan tak tahu makna gapo, salah makna kepada Allah lah. Tengok zaman macam tu. Kalau macam tu sebab apa cuma 20 kamu tak tafwid, serahkan makna kepada Allah, kamu kata tak tahu lah, tak tahu makna gapo tu. Bapa tak kata macam tu. Kamu iman kepada sifat 20 bahawa kamu tahu makna dia semua. Pusing je lah, pusing je ni. Yang lain dia kata tak boleh iman, tak tahu makna gapo. Ini satu kanan cuba merosakkan akidah umat Islam. Semoga dia iman kepada semua sifat Allah. Apabila umat Islam tidak iman kepada semua sifat Allah, apakah balasannya? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran? Lebih dahsyat lagi sifat Allah, kamu iman separuh. Yang lain kamu kata tak, tafwid, takwil. Tengok dia main kan. Tanzih. Nanti kita masuk dalam bab yang ketiga adalah bab tanzih. Oh tak boleh, tak tahu makna gapo. Sifat 20 dia kata dia tahu makna semua tu. Oh dia pusing sini sifat 20 saya dia belajar berapa tahun bahawa habis tu sifat 20 tu. Makna dia tu, makna ni itu ni macam-macam dia pusing. Sifat lain dia kata tak boleh, tak tahu makna gapo. Sinilah taktik mereka. Helah mereka untuk menghancurkan akidah umat Islam dan untuk umat Islam iman kepada separuh daripada Al-Quran. Lebih dahsyat lagi sifat Allah. Semoga iman separuh, habis 20 cukup lah. Yang lain tu tak boleh iman, tak boleh iman. Orang iman dan fitrah pula dia kata golongan mujassimah. Dia kata Wahbi tu golongan mujassimah kerana Wahbi iman semua kepada sifat Allah. Jadi macam Rasulullah pun Wahbi juga. Rasulullah iman kepada semua sifat Allah. Rasulullah tak berani menafikan satu sifat pun kerana Rasulullah takut kepada Allah. Andainya Rasulullah berani menafikan sebahagian daripada sifat Allah atau sebahagian daripada hukum Allah yang lain dalam Al-Quran, Allah akan menangkapkan Rasulullah dengan tangan kanannya dan Allah akan memotongkan jantung Rasulullah, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Maksudnya seandainya Muhammad cuba menambah sebahagian daripada, akan menambahkan sebahagian daripada kataan aku akan tangkap Muhammad dengan tangan kananku dan aku akan memotongkan urat jantung Muhammad dan kamu semua tak dapat menghalangkan aku. Allah telah memberikan penjelasan. Bermaknanya Rasulullah iman kepada semua sifat Allah. Rasulullah tidak berani menafikan dan tidak mentakwilkan dan tidak mentafsirkan sifat-sifat Allah yang mengandung dalam Al-Quran. Mereka cuba menciptakan akidah yang baru. Tujuan mereka untuk merosakkan akidah umat Islam dengan umat Islam iman kepada semua Al-Quran. Inilah taktik mereka yang mereka telah pernah melakukan dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka telah mentahrifkan dan mereka mengubah sesuaikan makna ayat Quran, ayat Taurat dan Injil. Inilah penyakit, inilah mereka telah mengimportkan masuk dalam Islam, menyebabkan umat Islam menjadikan hancur akidah semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang.
Saya kata ini adalah kerana ada bukti. Rasulullah telah memberikan penjelasan taraktu fikum in tamassaktum bihi ma lam tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnati. Maksudnya Rasulullah kata, aku telah tinggalkan dua perkara untuk kamu. Seandainya kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat sekali-kali, ialah Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita umat Islam telah ditipu semoga dengan iman kepada Al-Quran semuanya, macam mana akan terjadi? Inilah punca menyebabkan umat Islam pecah belah kerana mereka memasukkan ideologi yang takwil, ideologi tafwid, ideologi tanzih untuk menghancurkan akidah umat Islam dengan umat Islam iman kepada semua zat dan sifat Allah dalam mengandungi dalam Al-Quran. Perkara ini saya memberikan penjelasan ini adalah saya pun ingin menyelamatkan diri saya. Saya memberikan penjelasan bagi mereka yang imanlah, yang tak iman itu saya tak tahulah dia dengan Allah. Tapi kita mesti memberikan penjelasan yang jelas dan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah kita mesti fikir juga. Rasulullah SAW telah bersabda, "Taftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi. Surah kata maksudnya umatku akan berpecah kepada 73 golongan. 72 golongan masuk neraka. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, golongan yang berjaya masuk surga itu golongan yang mana?" Surah kata, golongan yang macam aku, yang aku sedang melakukannya sekarang dan sahabatku. Di sini bukti jelas. Saudara sekalian mesti fikirlah sendiri masalah ni. Macam Rasulullah, adakah akidah akidah Asy'ariyah Maturidiyah? Adakah sebuah sifat iman kepada sifat Allah hanya sifat 20? Sifat yang lain Rasulullah mentakwil, mentafwid dan mentazihkannya. Inilah kita mesti kembali kepada seperti Rasulullah. Rasulullah iman kepada semua biji Al-Quran. Rasulullah tidak berani mengurangkan sedikit pun dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah berani buat macam tu, Allah telah memberikan amaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Inilah Allah telah memberikan amaran kepada Rasulullah, seandainya Muhammad berani menambahkan sedikit daripada apa yang aku turunkan kepadanya, Allah akan menangkapkan Rasulullah dengan tangan kanan Allah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu watin. Kemudian aku akan menangkapkan Muhammad dengan tangan aku dan aku akan memotongkan aurat jantung Muhammad dan kamu semua tidak dapat menghalangkan aku daripada apa yang aku melakukan itu. Inilah penjelasan daripada Allah kepada manusia. Rasulullah sendiri tak berani, tetapi mereka ini cuba merusakkan akidah umat Islam. Mereka iman kepada 20 sifat-sifat lain, mereka kata tak boleh iman, kena takwil, kena tanzih, kena tafwid dan sebagainya. Inilah satu khianat yang mereka telah menipu umat Islam sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Mereka menggantikan dengan ilmu falsafah, ilmu akal, ilmu kalam yang karut menyebabkan umat Islam mabuk dengan ilmu akal, ilmu kalam sampai terima kepada falsafah Yunaniyah yang cuba merusakkan akidah umat Islam atau fahaman atau ideologi yang tahrif Al-Quran. Juga umat Islam menjadikan golongan yang kufur sebahagian daripada sifat Allah dan iman kepada sebahagian daripada sifat Allah yang lain. Inilah satu taktik mereka yang telah lakukan. Amaran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan amaran kepada Rasulullah, seandainya Rasulullah berani menambah atau mengurangkan sebahagian daripada firman Allah, Allah akan menangkap Rasulullah dengan tangan kanannya dan Allah akan memotong jantung Rasulullah. Ini amaran daripada Allah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dalam surah Al-Haqqah ayat 43, 44, 45, 46 dan 47. 48 seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Maksudnya, ia adalah mana Al-Quran, wahyu yang diturunkan daripada Tuhan semesta alam. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebahagian perkataan atas nama kami, nescaya benar-benar kami pegang dia dengan tangan kanan. Nescaya kami pegang dia pada tangan kanannya.
Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka kali-kali tidak ada seorang daripada kamu yang dapat menghalangi kami daripada pemotongan aurat nadi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar sesuatu pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang awalin, bukan mereka sekarang tidak, mereka ini adalah taklid saja. Inilah sebabnya mereka telah taklid dengan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang awalin, yang mereka telah merancang atau mereka cuba menentang dengan Allah dan Rasul. Dia kata yang mereka menentang adalah mereka cuba memfitnahkan Allah dan memfitnahkan Rasul dengan mengatakan bahawa sifat Allah ada yang sama atau tasbih seperti makhluk. Mereka cuba menentang dengan Allah. Yang pertama mereka menentang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisbatkan tentang sifat Allah. Mereka menentang. Mereka menolak seperti sifat tangan, muka, mata, kaki, tapak kaki, dan Allah bersemayam di atas aras. Mereka kata itu sifat Allah itu adalah alat tasbih dengan makhluk. Yang Allah isbat mereka tak iman. Mereka menafi. Dalam pada itu mereka fitnah Allah, fitnah Rasul, fitnah khulafa sahabah, fitnah ulama di Mekah Madinah. Dia kata mereka itu adalah musyabbihah dan mujassimah. Dalam pada itu mereka telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul dan mengkhianati khulafa dan sahabah dan ulama warasatul anbiya dan juga ulama di Mekah dan Madinah. Mereka telah memfitnahkan bahawa sifat Allah itu sama dengan makhluk, ada tasbih, ada menyerupai dengan makhluk atau ada sama dengan makhluk. Mereka telah menentang dengan Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa sifat aku dan zat aku tidak sama, tidak tasbih, tidak serupa dengan siapapun. Allah sendiri telah memberikan penjelasan yang jelas. Mereka menentang dengan Allah. Dan buktinya Allah telah memberikan penjelasan kepada mereka bahawa sifat aku dan zat aku tak sama dan tak tasbih dengan siapapun. Semua sifat aku itu tak tasbih, tak sama dengan siapapun. Apabila mereka mentasbihkan sifat Allah dengan makhluk, akhirnya mereka telah menjadikan golongan yang iman kepada separuh terhadap Al-Quran dan kufur separuh terhadap Al-Quran. Dan mereka telah cuba membawakan fitnah ke atas orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dalam pada itu mereka telah memfitnahkan Allah dan bahawa Allah itu sama dengan makhluk. Sedangkan Allah telah memberikan penjelasan yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengannya dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah telah menafi bahawa sifat aku dan zat aku tidak sama dengan siapapun. Aku dengar tidak sama dengan kamu. Aku lihat tidak sama dengan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan penjelasan yang jelas. Dan Allah telah memberikan penjelasan lagi bahawa sifat dan zat aku tidak berbanding dengan siapapun. Fakibla firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Surah Al-Ikhlas ayat 84. Dalam pada itu Allah telah melarang lagi, tapi mereka ada ingkar. Mereka cuba menentang Allah dan Rasul. Mereka kata dok sifat Allah dan zat Allah itu sama dengan makhluk. Allah telah melarangkan mereka lagi, kata jangan kamu menyerupai aku dengan makhluk. Tetapi mereka itu kufur dengan ayat Allah. Allah telah memberikan penjelasan atau memberikan larangan kepada mereka, tetapi mereka ingkar, mereka menentang atau mereka cuba membawakan akidah yang sesat ini untuk menyesatkan umat di seluruh dunia. Allah telah memberi amaran kepada mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Dalam surah An-Nahl ayat 74. Ini jelas. Tetapi mereka cuba membawakan fitrah. Mereka kata sifat Allah itu ada tasbih. Contohnya sifat Allah bersemayam di atas aras. Mereka mentakwil untuk menghilangkan makna semayam kepada makna rampasan. Dia fitrah Allah. Dia kata Allah itu rampasan aras. Istawa kepada istaula. Tangan dia kata kudrah. Dia menghilangkan sifat tangan. Dan dalam pada itu juga mereka telah membersihkan, dia kata tanzih sifat Allah. Makna dia memfitrahkan Allah bahawa Allah itu adalah tak pandai bersih sifat Allah hingga sama dengan makhluk. Mereka fitrah Allah bahawa Allah itu tak pandai. Mereka mari tanzih lagi sifat Allah, membersihkan sifat Allah, akhirnya tinggal kosong. Inilah satu khianat yang mereka telah membawakan fitnah kepada Allah, kepada Rasulullah. Rasulullah pun tangan, Rasulullah kata tangan.
Istawa, Rasulullah kata istawa ala arsy. Dan mereka cuba membersihkan sifat Allah sampai tinggal kosong. Lepas tu mereka kata mereka lah orang yang bersih sifat Allah. Semoga dia tak sama dengan makhluk. Tetapi bersih mereka ini adalah bersih cuba menghancurkan akidah umat Islam. Mereka cuba menghancurkan akidah umat Islam. Mereka menggunakan Allah bahawa Allah tu tak pandai bersih, sedangkan Allah telah bersih siap. Tapi mereka tak iman dengan ajaran itu, seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda bersama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mereka tak iman. Dan Allah telah membersihkan siap dalam surah Al-Ikhlas ayat 44, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah telah melarang mereka lagi, jangan kamu menyerupai aku dengan makhluk. Seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 74, a'udzubillahi minasyaitonir rajim fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tetapi mereka ini adalah tidak taat kepada Allah, tidak iman kepada Allah. Dalam pada itu mereka masih degil membawakan ajaran tanzih untuk umat Islam, menghapuskan sifat Allah dengan iman mengikut Allah. Inilah satu taktik mereka untuk menghancurkan akidah umat Islam. Cara tanzih mereka cara yang amat pelik sekali, cara yang amat jahat sekali untuk menghancurkan akidah umat Islam. Dia cuba menafikan daripada Allah. Dia kata dia bersih. Dia membersihkan Allah sampai tinggal kosong, sampai Allah lebih cacat daripada orang cacat lagi. Contohnya dan misalnya seperti berikut. Mereka cuba mentanzih Allah. Mereka menghinakan Allah bahawa Allah itu adalah tak pandai tanzih, tak pandai bersih sifat Allah, semoga tidak sama dengan makhluk. Sebab itu mereka mari tanzih. Dia nak ajar Allah, dia nak ajar Rasul. Cara tanzih mereka kata Allah tidak serupa dengan yang lain tentang zat Allah. Mana zat Allah tidak serupa dengan yang lain. Mereka kata Allah itu adalah bukan jauhar atau jirim. Maknanya benda. Allah itu bukan benda. Di sini Allah tak pernah kata pun akan aku ni bukan jirim, bukan jauhar. Allah tak kata. Allah hanya firman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia pandai-pandai mari menafi daripada Allah bahawa Allah tu bukan jauhar atau jirim tu. Dalil dari mana? Buat dalil mari. Sedangkan Allah hanya menafi bahawa laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah tidak kata aku ni bukan jauhar dan aku jirim, tak ada. Dan mereka juga cuba mentazihkan Allah. Dia kata Allah tu bukan maknanya sifat yang menumpang pada jirim. Allah beritahu kamu bila aku ni bukan ardi. Allah tak kata pun. Allah hanya kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda bersama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Allah telah memberikan penjelasan lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Allah hanya menafikan begitu saja. Mereka pandai, mereka kata Allah tu bukan ardin. Dan juga mereka menafikan daripada Allah. Mereka pandai-pandai daripada Allah. Mereka kata Allah tu bukan bergerak atau diam. Dan menghinakan Allah. Allah beritahu kamu bila aku ni tak bergerak, aku tak diam ni. Kamu boleh ilmu daripada mana ni? Kamu cuba mengkhianat Allah. Kamu lebih pandai daripada Allah. Mana dalil kamu daripada Al-Quran dan Sunnah yang Allah kata aku ni bukan bergerak atau diam? Mana dalil? Kamu cuba memfitrahkan Allah bahawa Allah itu adalah cacat, tak boleh bergerak, tak boleh diam. Allah tak kata pun. Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir saja. Mengapa kamu pandai-pandai membersihkan Allah? Dia kata Allah tu bukan bergerak atau diam. Ini satu khianat. Kamu cuba menghinakan Allah. Kamu cuba memfitrahkan Allah bahawa Allah itu adalah tak boleh bergerak, tak boleh diam, tak boleh Astagfirullah. Inilah mereka telah ditipu oleh musuh Islam. Semoga umat Islam menafi daripada Allah, membersihkan Allah sampai menjadikan kosong. Ini satu khianat. Dan juga mereka kata dalam bab Allah tentang zat Allah tidak sama dengan makhluk. Dia kata Allah itu adalah bukan kecil atau besar. Mana Allah beritahu kepada dia bahawa aku ini tak besar. Dia menafikan daripada Allah bahawa Allah itu tak besar. Hukum jadi apa? Menafikan yang dia duk baca tiap hari itu, kalau dia sembahyang 5 waktu tu, kalau di surau dan masjid dia azan, dia kata Allah Akbar, Allah Maha Besar. Tapi dia bersih Allah, dia kata Allah tu bukan kecil atau besar. Ini satu akidah yang menjadikan kufur, kerana kamu nafi daripada Allah bahawa Allah tidak besar. Aras Allah, malaikat 8 malaikat menjunjung aras Allah. Allah besar mana?
Duduk baca atas pasang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan Allahu Akbar. Lepas tu mereka membersihkan Allah. Dia kata Allah tu tak kecil, tak besar. Zat Allah, dia kata zat Allah tak kecil, tak besar. Siapa ajar mereka? Ini satu khianat. Mereka tercuba menghancurkan akidah umat Islam. Kalau umat Islam iman kepada dia, Allah tak kecil, Allah tak besar, jadi apa hukumnya? Jadi kafir. Allah kata aku Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dia berlafaz daripada Allah. Jadi tentang masalah zat Allah. Mereka juga telah cuba memfitrahkan Allah, cuba menghancurkan akidah umat Islam yang iman mengikut Allah dan Rasul. Mereka cuba membersihkan Allah. Dia kata Allah tidak serupa yang dengan yang lain tentang sifatnya. Dia berarti ini betul, Allah sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu betul lah. Tapi apabila mereka ni menafikan sifat Allah, mereka telah masuk dalam golongan yang menentang dengan Allah. Dia kata Allah tidak naik dan tidak turun. Mana Allah telah beritahu kamu bila aku tak naik, aku tak turun? Kamu cuba memfitrahkan Allah bahawa Allah itu adalah cacat, tak boleh naik, tak boleh turun ke? Ini taktik fitnah. Mereka cuba menghapuskan sifat Allah. Apabila mereka menghapuskan sifat Allah bahawa Allah tidak naik, tidak turun, siapa beritahu kepada mereka? Allah beritahu kamu bila kata aku ni tak naik, aku tak turun. Kamu tahu daripada sifatku. Inilah satu khianat. Kamu telah menyesatkan umat Islam sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Dan dia kata sifat Allah tak sama dengan makhluk. Dia kata Allah tidak datang dan pergi. Apalah dah. Dia menafi daripada Allah bahawa Allah tu tak datang, tak pergi. Allah beritahu kamu bila aku tak datang, aku tak pergi. Allah hanya berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun berbanding yang sama dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Allah beritahu macam itu saja. Tapi mereka ni pandai-pandai cuba merosakkan akidah umat Islam. Dia kata Allah tu tidak datang dan tak pergi. Dan Allah tidak duduk di atas sesuatu. Allah beritahu kamu bila aku tak duduk di atas sesuatu. Allah hanya beritahu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda bersama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Itu saja yang Allah bagi kita. Tapi mereka lebih pandai daripada Allah. Mereka cuba menafikan atau mentanzihkan Allah. Mereka kata Allah tidak duduk di atas sesuatu. Inilah satu perkara yang mereka cuba mentanzih Allah, membersihkan Allah sampai 3-0. Inilah mereka tanzih Allah. Tanzih Allah sampai Allah menjadi cacat, menyebabkan umat Islam menafikan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah mereka ni merata-rata. Mereka kata Allah tu tak turun, Allah tak naik. Kalau Allah turun tu macam dia, kalau Allah naik tu macam dia. Dia menghinakan Allah. Sebab itulah kita tengok akidah mereka ni merata-rata. Mereka tu nafikan apa-apa daripada hairan dia. Apa mereka menafikan bahawa Allah tu tak turun. Allah kata aku naik, summa stawa ila sama. Rasulullah kata zanzilu rabbuna ala sama dunia. Rasulullah kata Allah Ta'ala turun. Allah kata aku naik. Mereka menafikan semua. Mereka menafikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata aku besar. Dia kata tak, Allah tidak besar, dia tak kecil bola dah. Inilah satu khianat yang mereka telah merancang untuk menghancurkan akidah umat Islam dari semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Sebab itulah saya rasa umat Islam mesti kembali ke pangkal jalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Dalam pada itu seandainya kamu ada krisis apa dia masalah, kamu mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adakah dalam Al-Quran Allah kata aku tak turun, aku tak naik, aku tidak bergerak dan berdiam, aku bukan kecil atau besar? Tak ada. Tapi mereka dipandai-pandai cuba merosakkan akidah umat Islam, menafikan daripada Allah. Inilah satu bala betaka, sama dengan apa yang Rasulullah telah memberikan peringatan kepada kita. Surah bersabda sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi ayyam ashabi. Umatku akan berpecah kepada 73 golongan. 72 masuk neraka. Kalau 300 masuk neraka tu 98.30% masuk neraka. Tinggal satu sampai separuh pun masuk surga. Siapa yang bertanggungjawab umat Islam sampai 98% lebih masuk neraka itu kerana siapa? Siapa yang menyesatkan mereka ni? Baik, itulah kita mesti cek tengok. Lebih dahsyat lagi, mereka
cuba melagakkan diri dia sebagai tok guru lah, sebagai al-sunnah wal jamaah lah, tetapi sebenarnya mereka tak cek betul-betul akidah yang mereka belajar itu. Mereka hanya baca kitab, mereka tak pandu kepada Al-Quran dan Sunnah pun. Apabila orang iman kepada semua sifat Allah yang mengandung dalam Al-Quran Sunnah, dia fitrah pula dah, dia kata itu golongan mujassimah, golongan musyabbihah dan sebagainya. Inilah satu fitnah, yang satu fitnah. Betul kita ingat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, antum kathirun walakinakum ghufa'un ka ghufa'il fil. Maksudnya kamu adalah ramai, tetapi keramaian kamu itu kamu seperti buih saja, tidak berguna. Kita tahulah buih itu macam mana. Kalau dia kena panas dia pecah, kena angin dia pecah, sentuh di antara mereka dia pecah, sentuh pasir di pantai dia pecah, tak kena apa-apa dia pecah, tak berguna. Inilah Rasulullah telah menyifatkan antum umat Islam sampai macam tu. Mereka berani menafi daripada Allah dan mereka memfitnahkan Allah bahawa sifat Allah tu ada tasbih sama dengan manusia. Dia tak iman, dia cuba mentakwilkan kepada makna yang lain, dia cuba mentafsirkan sebuah makna itu kepada Allah, menghinakan Allah bahawa Allah tu menurunkan Al-Quran tu tak ada makna, dan cuba membersihkan Allah dan menghinakan Allah bahawa Allah itu tak pandai bersih. Mereka cuba membersihkan lagi, mengajarkan Allah semoga membersihkan sifat Allah lagi. Ini satu fitnah dan satu perkara yang menjerumuskan umat Islam menjadikan menentang dengan Allah dan Rasul dan menafikan sebahagian daripada sifat Allah. Dan pada itu mereka lupa diri mereka sendiri. Sifat 20 sebab mereka tidak takwil, dan mengapa mereka tidak tafwid, dan juga mengapa mereka tidak tanzih. Soalan ini untuk mereka mesti bangun daripada tidur, kembali ke pangkal jalan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Seandainya kamu ada krisis dalam apa jua masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.